Dia tak dengar. Dia tak dengar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah Jannah. Ustazah. Dia tak ingat. Amboi rindu Ustazah Jannah ke Amirul? Ustazah Husni lah, cepat. Okey, baca Ya, doa saya ingat dulu. lagi. Okay, baca doa dulu. Saya ingat Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Alma kuat sikit baca doa, saya nak dengar. Ya, ingat Ustazah Jannah. Allahumma ta'alaina ilmataka wa alaina min wadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kalau boleh Ustazah nak semua on kamera on kamera, jangan tutup kamera tu. Ustazah suka apa? Rindu nak tengok korang. On kamera. Okey, baik. Hari ini kita nak belajar peribahasa. Senang je hari ni peribahasa. Okey, selalu kamu dan kawan-kamu ni tak faham kan peribahasa, tak pernah dengar sebab zaman sekarang ni jaranglah kita dengar, melainkan kita dengar peribahasa ni di dalam kelas bahasa Melayu je kan. Keliling kita jarang guna peribahasa. Peribahasa ni dulu daripada perkataan-perkataan daripada orang-orang tua dulu. Orang-orang zaman dulu suka guna peribahasa. Okey, baik, kita tengok apa maksud peribahasa. Peribahasa, okey, saya nak Junaidi dah baca. Okay, Junaidi baca maksud peribahasa. Peribahasa adalah kumpulan kata atau ayat yang tetap susunannya mempunyai maksud yang tertentu. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Junaidi. Okey, peribahasa ialah kumpulan kata atau ayat-ayat yang tetap susunannya dan mempunyai maksud tertentu. Peribahasa ni dia mempunyai maksud tertentu. Sebab tu peribahasa ni kita kena belajar lah. Sebab kalau kita tak belajar, kita tak biasakan diri kita dengan peribahasa ni, kita tak tahu. Sebab peribahasa ni terdiri daripada macam-macam jenis. Kiasan, perumpamaan, bidalan, pepatah, kata-kata hikmah. Kata-kata yang bijak lah, kata-kata hikmah tu kan. Okay, jom kita tengok apa peribahasa yang akan kita jumpa. Okey, awak nanti awak akan dapat buku ni minggu depan kalau Ustazah tak silap. Tapi tak apa, hari ni Ustazah share dulu. Baik, Ustazah nak Alia baca peribahasa yang pertama ni. Ni gambar pertama. Buka mikrofon Alia. Ambil angin. Kedua bersiar-siar untuk menyedia udara nyaman. Terima kasih. Okey, gambar pertama ni ambil angin. Tu peribahasa pertama, ambil angin. Kita boleh faham tak ambil angin ni apa? Maksud dia keluar bersiar-siar untuk menyedut udara nyaman. Okey, Alma, okey, cuba baca ayat nombor 1 ni, ambil angin. Ni contoh Ustazah dah bina ayat. Cuba awak baca. Amir dan Azmi merancang ambil angin di persiaran pantai. Sambil ni salah Sambil ni tersalah. Ustazah terlebih sekejap. Salah betulkan. Sekejap. Ustazah betulkan. Sambil ni tak ada.
Okay. Amirul dan Azmi rancak bersembang sambil ambil angin di pesisiran pantai. Okey, tu antara cara kita nak bina ayat menggunakan peribahasa. Okey, baik. Ustazah nak Amirul Imran baca gambar nombor 2. Gambar orang yang tengah bergaduh tu. Apa ni? Angkat. Kat sini. Apa peribahasa gambar ni? Angkat. Amirul Imran buka mikrofon. Angkat muka berani Angkat muka berani menentang, melawan, menjawab. Okay, terima kasih Amirul Imran. Okey, Junaidi baca ayat yang Ustazah tolong bina ni. Angkat muka. Angkat muka Ali berani Encik Ali. Encik Ali berani angkat muka di hadapan majikannya yang tidak bertimbang rasa itu. Okey, gambar yang ketiga Ustazah nak Aran. Aran baca peribahasa gambar ketiga ni. Angkat kaki, melarikan diri, cabut lari. Melarikan diri ataupun cabut lari. Maksud angkat kaki ni, kita melarikan diri ataupun kita cabut lari. Okey, jom kita tengok contoh ayat yang kita boleh bina. Okey, Aran baca lagi sekali, angkat kaki. Angkat kaki. Syami terus angkat kaki apabila melihat pergaduhan antara Syakir dan Qayyum yang tidak berkesudahan. Okey, terima kasih Aran. Tu antara contoh kita nak buat ayat untuk peribahasa. Seterusnya, gambar seterusnya. Junaidi, baca gambar yang keluar asap kat telinga ni. Sekejap. Apa tu? Kepala hati. Junaidi buka mikrofon. Naik angin. Sekejap. Okey, naik angin. Berasa marah. Naik angin ni biasa kita dengar kan? Betul tak Ajman? Naik angin ni biasa kita dengar. Iaitu kita merasa marah. Okey. Syed Khalid, buka video tu. KS tu Syed Khalid kan? Khalid Masy'an. Okey, Syed Khalid baca maksud tak ada naik angin Ustaz tak buat ayat dia Okey, Ustazah nak minta Syed Khalid tolong buat ayat untuk naik angin. Boleh tak? Syed Khalid mana Syed Khalid? Okey, Syed Khalid tak ada dalam radar. Syed Khalid ada ke? Saya. Siapa tu? Okey, Ustazah nak Ajmal lah. Ajmal tolong buat ayat untuk naik angin ni. Ahmad naik angin kepada Ali kerana mencuri bukunya. Ahmad, terima kasih Ajmal. Ahmad naik angin terhadap Ali, bukan kepada. Naik angin terhadap Ali kerana mencuri bukunya. Okey, boleh dah tu. Okey, seterusnya Amirah, baca ni. Gambar tengah masak ni, apa peribahasa ni? Air tangan. Apa maksud air tangan? Air tangan Ibu Ajmal sangat sedap. Maksud air tangan ni adalah masakan seseorang. Air tangan opah saya sungguh lazat dan menyelerakan. Betul tak? Jadi bila kita guna peribahasa dalam karangan ni best lah jadi. Dapat markah bonus. Okey, seterusnya Ustazah nak Istina baca yang ni. Gambar bekas tangan ni. Bekas. Istina tak bersedia lagi. Siapa boleh tolong Ustazah? Wadah. Baca Wadah gambar ni. Bekas tangan. Apa maksud bekas tangan?
hasil usaha kerja tangan seseorang. Okey, cuba baca ayat-ayat yang kita boleh bina. Bekas tangan Encik Azmi tidak pernah mengecewakan pelanggan kedai cendera hatinya. Terima kasih. Maksudnya bekas tangan ni hasil usaha kerja tangan kan? Betul lah, bekas tangan Encik Azmi, hasil usaha ataupun kerja tangan Encik Azmi tidak pernah mengecewakan pelanggan kedai cendera hatinya. Seterusnya kita tengok apa lagi peribahasa yang ada. Sarah, baca peribahasa yang ada ni. Sarah masih lagi tengah setting dia punya komputer. Okey. Okey, jom kita tengok. Ustazah tolong bacalah. Okey, beralih angin. Maksudnya pergi ke sesuatu tempat untuk berehat-rehat. Apa lagi peribahasa ni? Gambar yang apa ni? Dia seorang murid dengan tabung. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Sesuatu yang dilakukan secara perlahan tapi sungguh-sungguh akan membawa kejayaan yang besar. Contohnya Alma menabung sejak dari tahun 1. Bak kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Duit tabungan Alma sudah pun menjadi banyak. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Tabungan kan. Contoh apa lagi? Gambar curi tulang. Maksud curi tulang pemalas atau mengelakkan melakukan kerja dengan cara menipu. Contoh. Encik Mutu Sami selalu curi tulang pada waktu bekerja. Lagi apa? Buah tangan. Apa maksud buah tangan? Oleh-oleh. Ni oleh-oleh ataupun sesuatu yang dibawakan untuk seseorang. Ayah membawa pulang buah tangan dari negara Indonesia untuk kami sekeluarga. Contoh, ayah membawa pulang buah tangan dari negara Indonesia untuk kami sekeluarga. Apa lagi peribahasa yang dalam gambar? Bagai menatang minyak yang penuh. Maksud dia memelihara anak dengan penuh rasa kasih sayang. Contoh, ibu bapa Alia Amani menjaga Alia Amani dan adik-adiknya bagai menatang minyak yang penuh. Menjaga Alia Amani dan adik-adiknya dengan penuh rasa kasih sayang. Apa lagi ni? Banyak ni. Seperti anjing dengan kucing. Maksud dia dua orang atau pihak yang suka bergaduh. Bagai awak dengan tebing. Maksud dia apa? Membantu antara satu sama lain. Contoh, murid-murid 5 basuta bagai au dengan tebing. Maksudnya murid-murid 5 basuta membantu antara satu sama lain. Okey, ada nak tanya soalan tak? Tanya. Ada nak tanya soalan? Saya. Siapa tu? Aku Nama. Keluar. Ya, soalan apa awak nak tanya? Nama saya. Fakrullah, nak tanya apa Fakrullah? Okay. 1, 2, 3, tak ada nak tanya. Okey, baik. Tanya. Okey, buka buku teks. Buka buku teks surat 5. Buka buku teks bahasa Melayu ke surat 5 sekarang. Dah. Ya. Abang, tutup mic. Apa? Buku teks bahasa Melayu muka surat 5.
Okey, dah buka semua dah? Alia dah buka dah? Okey, baik. Okey, jom kita tengok buku teks muka surat 5. Okey, Alia tolong baca tajuk. Kisah senang kita bersama. Okey, pada suatu hari. Pada suatu hari, Afifi ditegur oleh ayahnya kerana kelihatan gelisah. Okey, apa maksud gelisah, Alia? Ragu-ragu. Ragu-ragu, gelisah, takut, bimbang. Gelisah ni rasa macam takut, bimbang, kesah. Ragu-ragu tu kurang tepat sikit. Gelisah ni macam takut, bimbang kan. Okey, sambung. Afifi memohon maaf. Afifi menjelaskan bahawa dia bersimpati dengan rakannya, Danish. Okey, apa? Junaidi, baca Junaidi. Encik Nazri mendekati Afifi sampai habis, baca. Buka mikrofon Junaidi. Encik Azmi sebuah Nazri. Encik Nazri mendekati Afifi. Encik Nazri mendekati Afifi. Kamu usah susah hati. Okey, stop kejap. Okey, garis. Okey, stop kejap. Sorry Junaidi, stop kejap. Okey, semua garis susah hati. Gariskan perkataan susah hati. Mana buku ke? Garis dekat buku kamu tu. Conteng buku kamu tu. Susah hati. Surat berapa Ustazah? Ya Allah, muka surat 5. Buku teks bahasa Melayu tahun 5, muka surat 5. Ya. Okey, sambung Junaidi. Okey, dah garis perkataan susah hati. Sambung baca Junaidi. Rakan Taman Seri Damai telah bulat kata. Okey, jap. Okey, Untuk bulat kata. Garis perkataan bulat kata. Tu peribahasa tu. Gariskan perkataan biru tu. Jumpa je perkataan biru, terus garis. Ustazah tak stop dah Junaidi ni. Awak jumpa je perkataan biru tu, fokus dekat buku teks, fokus pada Junaidi baca, awak garis sendiri, okey? Sambung Junaidi. Untuk membelikan Encik Azmi sebuah katil khas. Kita juga akan membiayai yang lain tengok buku teks. Sebahagian kos rawatan beliau. Segala kebajikan keluarga Encik Azmi yang sebagai layang terputus talinya akan disempurnakan oleh komuniti taman ini. Jelas Encik Nazri. Amirul Imran, garis tak tu? Garis tak perkataan biru tu Amirul Imran, tengok buku teks tu. Alma, garis perkataan biru tu. Sambung Junaidi. Terima kasih ayah. Barulah lapang dada saya apabila mendengar kata-kata ayah. Saya dan kawan-kawan juga akan memberikan sokongan moral kepada Danish, kata Afifi. Okey, terima kasih Junaidi. Apa maksud sokongan moral? Siapa boleh bagi tahu Ustazah apa maksud sokongan moral? Sokongan moral. Apa maksud sokongan moral? Bagi sokongan kepada Betul lah dia bagi sokongan kepada kawan dia lah kan? Sokongan moral. Supaya kawan dia bersemangat kan? Sokongan moral. Maksudnya dari sudut emosi dia bagi sokongan lah, kata-kata semangat kat kawan dia. Maksudnya dia bagi kata-kata semangat. Okey. Sambung Ustazah nak. Siapa saya. Apa tu? Amal saya ni ada? Ya. Hafal baca. 2 minggu kemudian baca. Terima kasih semua penduduk Taman Seri Damai
Okey, sekejap. Stop. Ustazah tak berapa dengar. Ustazah tak berapa dengar. Okey. Sekejap, Fakrullah jadi Encik Azmi. Amal Husaini ada tak? Okey, Amal Husaini, Encik Tiong. Fakrullah, Encik Azmi, Amal Husaini, Encik Tiong. Aran Encik Ravin. Okey, Fakrullah baca Encik Azmi. Abang. Ustazah tak dengar. Tak dengar Fakrullah awak baca. Penduduk taman seri damai. Abang buka mic tak? Buka. Suara dia ya. Kasih semua penduduk taman seri damai mempunyai hati emas. Bantuan yang saya terima ini Macam kilat. Okey, terima kasih. Fakrullah, Encik Tiong. Amal Husaini baca. Sama-sama kita hidup bermasyarakat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki yang kita ada, kita sumbangkan sedikit golongan yang memerlukan. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Dicicah. Okey, Encik Rabi. Bertuah sungguh kita mempunyai pengurusi taman seperti Encik Nazri. Beliau seorang yang cepat kaki, ringan tangan. Okey, terbaik. Terima kasih semua. Okey, baik. Sekarang ni kerja rumah awak hari ni, ambil perkataan yang warna biru ni, cari maksud. Ambil perkataan yang berwarna biru, tulis dalam buku. Buku panjang tu lah, awak tak ada buku lain dah kan? Tulis dalam buku penulisan tu, awak kena cari maksud. Okey. Salah. Amirul Imran. Ini maksud Amirul. Cari maksud je, bukan bina ayat. Cari maksud sahaja. Amirul Imran. Cari maksud perkataan peribahasa yang berwarna biru tu. Google je lah. Cari dalam Google je. Tak kisahlah macam mana kamu nak cari dalam Google ke, nak tengok buku peribahasa ke. Cari maksud tu. Boleh Muhammad? Cari maksud perkataan peribahasa yang dia warnakan warna biru tu. Asri dah masuk belum Asri? Ni. Alma faham tak Alma? Ya. Okey Saya ada Alma. buku. Saya ada buku peribahasa. Ya, awak ada buku kan? Bolehlah awak rujuk buku awak tu. Bagus. Okey, siapa nak tanya soalan? Sebelum Ustazah pergi sikit lagi. Kerja rumah awak senang je. Salin balik perkataan yang warna biru tu, cari maksud dia. Okey, baik. Kalau tak ada soalan, 1, 2, 3, Ustazah ke slide yang seterusnya. Ni kita nak tengok. Ni saja kita nak ulang kaji. Kata hampir sama makna. Kata yang hampir tapi maksud dia sama je. Tapi perkataan dia lain-lain. Tapi membawa maksud yang sama. Okey, Ajmal. Baca Ajmal. Apa maksud kata hampir sama makna ni? Ajmal lost. Tak ada dah Ajmal. Batrisha. Baca Batrisha. Maksud kata hampir sama makna ni. Kata hampir. Batrisha Zul Azman. Awak sampai mana? Ada ni. Kemana ni semua orang? Okey, baik. Kita baca dah. Kata hampir sama makna. Kata hampir sama makna ialah himpunan beberapa perkataan yang mempunyai maksud yang hampir sama. Dia perkataan lain tapi maksud dia hampir sama. Jadi awak nak guna tu kena ikut situasi.
Kena ikut keadaan lah. Setiap perkataan hendaklah digunakan dengan tepat berdasarkan situasi sesuatu ayat. Contoh, perkataan mengambil. Maksudnya memegang sesuatu lalu mengangkatnya. Mengambil ni sesuai. Kat sini contoh penggunaan ayat, Puan Halimah mengambil sekeping keju dari peti sejuk untuk membuat sandwich. Seterusnya perkataan menyambar. Menyambar ni pun maksud dia kita ambil juga. Cuma menyambar ni kita kena guna untuk situasi yang menerangkan mengambil sesuatu dengan cepat dan kasar. Contoh, guna menyambar. Burung helang itu terbang rendah lalu menyambar seekor ikan di tasik. Takkanlah kita kata burung helang itu terbang rendah lalu ambil ikan di tasik. Betul tak? Betul ke? Salah lah kan? Jadi kita guna perkataan menyambar. Seterusnya nombor 3, merampas. Merampas ni untuk situasi yang kasar, secara paksa. Ambil juga tapi untuk situasi paksa. Abang merampas anak patung daripada tangan adik. Ni awak jangan salah gunalah. Okey, dia mengambil, menyambar, merampas ni maksud yang sama tapi berbeza penggunaan mengikut situasi. Okey. Kalau masa Zoom ni habis, masuk lagi sekali guna link yang sama. Sebab ada satu slide lagi Ustazah nak tunjuk. Okey, nombor 1, menyimbah. Menyimbah ni untuk kita guna menyiram dengan air sehingga basah. Contoh ayat, pekerja itu menyimbah badan gajah dengan air untuk memandikannya. Menyimbah ni sesuai lah untuk situasi ni. Kedua, menyiram. Benda menyiram. Maksudnya lebih kurang sama maksud dia dengan menyimbah. Tapi menyiram ni sesuai untuk kita cerita mencurahkan cecair pada sesuatu. Contoh, Maria menyiram pokok bunga di halaman rumahnya. Takkan kita kata Maria menyimbah pokok bunga di halaman rumahnya? Tak kenalah kan? Jadi kita guna perkataan menyiram. Ketiga, merendam. Maksudnya pun sama. Kita letak air ataupun menaruh sesuatu dalam air. Contoh ayatnya, Lisa merendam baju itu di dalam besen yang berisi air sabun. Yang ni awak kena alert lah. Okay. Seterusnya kata banyak makna. Contoh kat sini, kata banyak makna ni adalah kata yang mempunyai lebih, perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna. Contoh kat sini masam. Kita boleh guna untuk terangkan rasa pada lidah. Seperti rasa limau nipis. Kita boleh juga guna perkataan masam untuk menerangkan wajah. Wajah masam kerana sedih, kecewa atau sakit. Kita boleh juga gunakan untuk bau yang busuk dan tidak menyenangkan. Okey. Kita sambung lagi, berjalan. Berjalan. Boleh guna. Berjalan ni banyak maksud. Untuk berjalan kaki, menandakan waktu masa hidup, jam. Untuk berlangsung, contoh untuk upacara, majlis. Perkataan berjalan ni ada banyak maksud. Kita boleh guna untuk berbagai situasi lah. Dalam. Dalam, perkataan dalam pun banyak maksud dia. Tidak cetek, ruang di balik bahagian yang luar, luas pengetahuan. Yang terakhir, jatuh. Jatuh ni banyak kita boleh guna untuk menerangkan keadaan sesuatu yang gugur atau luruh, ataupun bersamaan dengan, ataupun menjadi kurang. Okey, sampai di situ saja untuk penerangan peribahasa, kelas peribahasa pada hari ini. Okey, Ustazah minta semua on video. On kamera. Ustazah nak ambil gambar. Ustazah nak masuk balik ke link nanti? Tak payah. Dah habis dah. Sekejap. Okey, 1, 2, 3, senyum. 1, 2, 3, senyum. Okey. Terima kasih untuk kelas hari ni. Simple saja. Kerja rumahnya pun sikit tapi make sure buat lah. Okey, make sure buat. Kalau tak dapat hantar dekat GC, WhatsApp dia Ustazah. Okay, yang penting usaha kamu untuk cari maksud tu. Okey. Sudahi kelas hari ni dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kelas matematik kakak